Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sazarina binti Jamaluddin, nombor kad matrik 4233004881. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, di zaman yang penuh dengan cabaran ini, kita sering terjebak dalam kesibukan dan juga tekanan hidup yang seolah-olah tidak pernah berkesudahan. Kadang-kadang, dalam pencarian kita untuk mencari kebahagiaan, kita lupa kepada sumber ketenangan yang paling hampir dengan kita, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, saya ingin mengajak anda semua untuk membuka minda dan juga hati sambil merenung sejenak kepada dua buah buku yang bukan sahaja mampu mengubah cara kita melihat dunia, tetapi membantu kita menemukan jalan pulang kepada diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku-buku ini bakal menjadi panduan yang boleh mengubah gelora jiwa kita kepada ketenangan yang hakiki. Baiklah, mari kita mulakan dengan buku yang pertama yang bertajuk Allah Itu Dekat oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Dalam setiap helaian buku ini, anda akan merasai betapa dekatnya Allah dengan kita. Meskipun kadang-kadang kita merasa terasing dalam kesibukan dunia, penulis mengajak kita untuk memahami bahawa walaupun setinggi mana tembok ujian yang kita hadapi, Allah itu sentiasa ada, mengawasi dan juga menyokong kita. Ada satu kisah yang sangat menyentuh hati di dalam buku ini, iaitu sebuah kisah tentang seorang hamba yang kehilangan arah dalam hidupnya. Di tengah-tengah kegelapan, dia mula merasai kehadiran Allah dan dari situ dia menemukan kekuatan untuk bangkit. Hati kita, saudara-saudari, adalah seperti taman. Jika kita tidak menjaganya dengan baik, ia akan dipenuhi dengan semak samun, kebimbangan dan kesedihan. Buku ini adalah peta yang akan memandu kita untuk menyuburkan kembali hati kita dengan cahaya keimanan. Menerusi perkongsian dalam buku ini, kita akan diajar bagaimana untuk membina hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui solat yang khusyuk, zikir yang ikhlas dan juga doa yang penuh pengharapan. Ketika kita berusaha mendekatkan diri kita kepadanya, kita akan mula merasai satu ketenangan yang begitu dalam, yang tidak boleh diperolehi dari dunia luar, hanya dari hubungan yang tulus dengan pencipta kita. Sungguhnya, ketenangan yang hakiki itu terletak pada hati yang selalu terhubung dengan Allah, di mana setiap ujian dan cabaran akan terasa lebih ringan kerana kita yakin Allah itu sentiasa bersama kita. Sekarang, marilah kita beralih kepada buku yang kedua, iaitu Qalbun Salim, Syarah Penawar Bagi Hati oleh Ustaz Muhadir Haji Jol. Buku ini adalah adaptasi daripada karya ulama tersohor, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, yang memberi penekanan kepada konsep Qalbun Salim atau hati yang sejahtera, sesuatu yang sering kita abaikan tetapi sangat penting dalam menentukan arah hidup kita. Dalam dunia yang serba pantas ini, kita terdedah kepada pelbagai tekanan yang boleh mengganggu ketenteraman jiwa. Hati kita, walaupun nampak kuat dari luar, sebenarnya menyimpan segala luka dan kekecewaan yang tak terucap. Namun, di tengah-tengah semua keretakan ini, ada satu kekuatan yang tidak pernah pudar. Kebergantungan kita kepada Allah, seperti yang dinyatakan dalam buku ini. Hati kita ibarat cermin. Jika cermin itu dipenuhi dengan debu dan kotoran, kita tidak dapat melihat jelas bayangan yang terpantul. Begitulah hati manusia. Jika ia dipenuhi dengan dosa, kesombongan dan hasad, cahaya kebenaran tidak dapat masuk memantulkan petunjuk ilahi. Hanya dengan membersihkan hati dari segala kekotoran, itulah kita mampu merasakan ketenangan yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasai manisnya iman yang sebenar. Ingatlah,
Qalbun salim bukanlah sekadar hati yang kosong daripada keburukan, tetapi ia adalah hati yang dipenuhi dengan cinta dan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah. Dalam buku ini, mengajarkan bahawa hanya dengan hati yang bersih, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan juga penuh kebahagiaan. Penulis menerangkan bahawa ketenangan yang sejati tidak datang daripada menyelesaikan semua masalah, tetapi daripada belajar menerima dan redha dengan ketentuan Allah. Hanya dengan mendekatkan diri kepadanya, hati yang resah akan menemui ketenangan. Hidup yang kelam akan kembali bercahaya. Baiklah, kesimpulannya saudara dan saudari sekalian, kedua-dua buku ini, Allah itu dekat dan Qalbun Salim, syarah penawar bagi hati, bukan sekadar bahan bacaan, tetapi adalah kunci yang mampu membuka pintu daripada ketenangan, kebahagiaan dan kehidupan yang lebih bermakna. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan cabaran, tekanan dan kesibukan yang tidak berkesudahan, kita perlu sentiasa mengingatkan diri bahawa mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga hati kita, kita akan menemukan kedamaian yang hakiki, iaitu kedamaian yang datang dari hubungan yang kukuh dengannya, ketenangan yang terpancar dalam diri kita. Kedua-dua buku ini memberikan kita panduan berharga tentang cara untuk mengembalikan ketenangan jiwa yang mungkin sudah lama hilang. Buku Allah itu dekat membawa kita merenung tentang kehadiran Allah sentiasa bersama kita, manakala Qalbun Salim membimbing kita dalam usaha menjaga dan merawat hati, yang merupakan pusat kepada kehidupan kita. Jika kita benar-benar menghayati ilmu yang disampaikan oleh kedua-dua penulis hebat ini, insya-Allah kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi apa jua cabaran yang mendatang. Dan dengan hati yang sihat dan iman yang kuat, kita akan mampu menjalani kehidupan yang lebih tenang dan penuh keberkatan. Oleh itu, saya mengajak anda semua untuk mendapatkan buku ini. Bacalah dengan penuh kesedaran, hayatilah isi kandungannya dan amalkanlah apa yang diajarkan. Dalam setiap helaian buku ini, anda bukan sahaja menemukan ilmu yang bermanfaat, tetapi juga cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup anda. Setiap langkah yang anda ambil dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga kesihatan hati akan membawa anda lebih dekat kepada kebahagiaan yang hakiki. Bukan sahaja di dunia ini, tetapi juga di akhirat nanti. Marilah sama-sama kita berusaha menyemai benih keimanan dalam diri kita dan menjaga kesihatan hati sebaiknya agar kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna, lebih tenang dan penuh kebahagiaan. Ingatlah, ketenangan jiwa bukan datang dari dunia luar, tetapi daripada hubungan kita dengan pencipta kita dan dari hati yang terpelihara dengan baik. Terima kasih kerana sudi mendengar dan saya harap anda semua mendapat manfaat yang besar daripada buku-buku yang telah saya kongsikan ini. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faizah binti Haji Tamjiz. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang dua buah buku. Yang pertama, Seni Marah Anak. Yang kedua, buku literasi saya. Adakah anda sering berdepan dengan situasi di mana anda memarahi anak tetapi anda rasa menyesal? Pernah tak anda terfikir bagaimana menegur atau marah kepada anak tanpa mencederakan perasaan mereka? Saya ingin memperkenalkan kepada anda sebuah buku yang sangat bermanfaat dan relevan dengan cabaran yang kita hadapi sebagai ibu bapa. Buku yang bertajuk Seni Marah Anak, hasil penulisan Faiz Salim. Buku ini bukan sekadar panduan biasa, tetapi ia memberikan teknik-teknik dan strategi berkesan tentang bagaimana cara kita boleh marah anak dengan berhemah dan penuh kasih sayang. Kadang-kadang kita terfikir, marah adalah satu bentuk hukuman. Tetapi hakikatnya, jika dilakukan dengan betul, marah boleh menjadi satu proses mendidik yang penuh dengan nilai positif. Apa yang menarik dalam buku ini? Yang pertama, teknik mengawal emosi.
Tuan Faiz Salim menerangkan langkah-langkah bagaimana kita sebagai ibu bapa boleh mengawal emosi sebelum menegur anak. Ini penting agar kita tidak marah dengan kata-kata yang menyakitkan atau menyebabkan kesan buruk jangka panjang. Yang kedua, cara menyampaikan teguran. Buku ini juga membimbing kita tentang cara menggunakan nada suara yang betul. Tegas tetapi kasar, anda akan belajar bagaimana untuk menyampaikan teguran yang jelas tetapi tidak menakutkan anak. Yang ketiga, memfokuskan pada kesalahan bukan kepribadian anak. Tuan Faiz Salim menekankan bagaimana kepentingan menegur perbuatan anak bukan menyerang personaliti mereka. Ini adalah cara yang sangat baik untuk memastikan anak-anak memahami bahawa perbuatan mereka yang salah bukan diri mereka sebagai individu. Yang keempat, kasih sayang selepas teguran. Salah satu bahagian yang paling menyentuh hati dalam buku ini ialah bagaimana kita dapat mengembalikan hubungan dengan anak selepas menegur mereka. Sentuhan ini sangat penting untuk memastikan anak tahu bagaimana mereka disayangi walaupun mereka dimarahi. Buku ini untuk siapa? Yang pertama, untuk ibu bapa yang ingin mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Yang kedua, untuk guru atau penjaga yang ingin belajar cara mendidik tanpa menyakiti emosi anak. Yang ketiga, untuk sesiapa sahaja yang ingin membina hubungan yang lebih baik dan positif dengan anak-anak. Ingat, marah itu adalah seni. Dengan ilmu yang betul, kita boleh mendidik anak-anak kita menjadi insan yang lebih bertanggungjawab, matang dan penuh kasih sayang. Sekian, terima kasih. Sebuah lagi buku yang sangat istimewa dan sangat menarik juga bermanfaat. Buku Literasi Saya oleh Zawana Zulkifli. Buku ini direka mengikut silibus Linus KPM dan sangat sesuai untuk murid tadika, prasekolah, pemulihan dan pendidikan khas. Di dalam buku Literasi Saya terdapat banyak aktiviti pembelajaran yang menarik. Setiap halaman yang dipenuhi dengan aktiviti yang menggalakkan kanak-kanak untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Selain itu, terdapat penekanan terhadap penguasaan asas literasi, direka untuk memupuk kemahiran membaca, menulis dan memahami teks dengan mudah. Ia juga mempunyai reka bentuk yang mesra pengguna. Ilustrasi yang berwarna-warni dan format yang mudah difahami menjadikan pembelajaran lebih menarik bagi kanak-kanak. Selain itu, sesuaikan dengan tahap pembelajaran. Kandungannya disusun mengikut tahap kesediaan pelajar sesuai untuk kanak-kanak prasekolah hingga sekolah rendah. Jika anda mencari cara untuk meningkatkan kemahiran literasi anak-anak anda, inilah buku yang sangat sempurna. Dengan pendekatan yang interaktif dan menyenangkan, buku ini tidak hanya mengajar membaca dan menulis, tetapi juga membangkitkan minat dan cinta terhadap literasi. Setiap halaman yang dipenuhi dengan aktiviti dan latihan yang mengasyikkan menjadikannya alat pembelajaran yang ideal untuk pelajar. Satu perkara yang menarik tentang buku ini adalah ia memuatkan 12 konstruk Linus yang perlu dikuasai oleh anak-anak sebelum melangkah ke darjah 1. Ia sangat penting bagi membina asas literasi yang kukuh. Dalam buku ini terdapat latihan yang menarik untuk menulis huruf, suku kata, perkataan dan juga ayat yang mudah mengikut kemahiran Linus. Kedua-dua buku, buku Seni Marah Anak dan buku Literasi Saya sesuai untuk kelompok pembaca yang berbeza. Tetapi kedua-duanya menawarkan manfaat yang besar dalam bidang pengasuhan dan pendidikan. Buku Seni Marah Anak oleh Tuan Faiz Salim sesuai untuk ibu bapa yang ingin belajar cara mengendalikan kemarahan dengan bijak ketika mendidik anak-anak. Ia amat sesuai bagi mereka yang ingin memperbaiki kaedah disiplin dan membina hubungan yang lebih baik dengan anak-anak melalui pendekatan komunikasi yang lebih efektif dengan penuh kasih sayang. Selain itu, ia juga sesuai untuk guru dan penjaga. Guru atau penjaga yang bekerja dengan kanak-kanak juga boleh mengambil manfaat dari buku ini untuk membantu mereka menangani situasi emosi dengan kanak-kanak secara positif di sekolah atau pusat asuhan. Bagi buku Literasi Saya pula oleh Zawana Zulkifli, ia sesuai untuk kanak-kanak prasekolah dan sekolah rendah. Buku ini direka khas untuk membantu kanak-kanak yang sedang belajar membaca dan menulis. Aktiviti-aktiviti di dalamnya sesuai untuk kanak-kanak yang memerlukan bimbingan dalam menguasai kemahiran literasi saya. Selain itu, ia juga sesuai untuk ibu bapa dan guru. Ibu bapa dan guru yang ingin membantu anak-anak mereka meningkatkan kemahiran membaca dan menulis boleh menggunakan buku ini sebagai alat pembelajaran.
Ia juga sesuai untuk mereka yang ingin mencipta pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan di dalam rumah atau di dalam kelas. Secara keseluruhannya, seni marah anak sesuai untuk pembimbing yang ingin mendidik dengan tenang, manakala buku literasi saya sangat berguna untuk ibu bapa dan guru yang ingin memperkasakan asas literasi anak-anak dengan aktiviti yang menarik. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan buku Seni Marah Anak oleh Tuan Faiz Salim dan buku literasi saya di pasaran pada hari ini. Dan mula amalkan Seni Marah Anak dengan cara berhemah dalam kehidupan. Dan jangan lepaskan peluang anda untuk menyokong anak-anak dalam perjalanan literasi mereka dengan mendapatkan buku literasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azrin binti Abdul Wahab. Hari ini saya ingin berkongsi kepada anda tentang dua buah buku yang sangat istimewa yang dapat memberi kesan besar dalam hidup kita. Setiap daripada kita pasti pernah melalui masa-masa sukar saat kita merasa lemah dan perlukan sokongan, sama ada kita mencari penyembuhan atau ingin berubah menjadi lebih baik. Buku-buku ini adalah kunci untuk kita memahami peranan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Buku Tuhan Aku Ingin Sembuh dan Tuhan Aku Ingin Hijrah bukan hanya sekadar bacaan biasa, tetapi ia adalah panduan rohani yang dapat mengubah hidup kita, membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dan membantu kita mencari penyembuhan dan makna dalam hidup. Buku Tuhan Aku Ingin Sembuh. Buku ini banyak membincangkan tentang perjalanan spiritual dalam mencari penyembuhan, baik dari segi fizikal maupun mental. Antara elemen yang diketengahkan dalam buku ini adalah yang pertama, kesedaran diri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenung dan menyedari keadaan diri sendiri, termasuk kelemahan dan kekurangan. Kesembuhan bermula apabila kita berani untuk mengakui dan menghadapi kesakitan atau masalah yang kita alami. Yang kedua, kekuatan spiritual dalam penyembuhan. Tuan Adinin Roslan selaku penulis buku ini menegaskan bahawa penyembuhan sebenar datang daripada hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Ini memberi dorongan kuat kepada pembaca bahawa mendekatkan diri kepada Tuhan adalah kunci kepada ketenangan jiwa dan kesembuhan yang dicari. Yang ketiga, tidak menyerah. Buku ini penuh dengan mesej untuk tidak berputus asa dalam menghadapi cabaran hidup. Buku ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk menguatkan keyakinan pembaca bahawa setiap ujian yang diberikan Tuhan membawa hikmah yang besar. Yang keempat, mengatasi trauma dan luka batin. Penulis juga menasihatkan pembaca untuk berhadapan dengan trauma dan luka dengan sabar serta memohon bantuan daripada Tuhan. Penyembuhan ini digambarkan sebagai proses yang memerlukan masa dan kebergantungan kepada rahmat Tuhan. Yang keempat, kisah inspirasi. Buku ini disertai dengan kisah-kisah individu yang berjaya sembuh dari luka batin mereka dengan bantuan spiritual. Kisah-kisah ini dijadikan contoh untuk meyakinkan pembaca bahawa kesembuhan adalah mungkin walaupun nampak sukar. Buku Tuhan Aku Ingin Hijrah. Buku ini memberi tumpuan kepada konsep hijrah, iaitu perubahan hidup ke arah yang lebih baik dari segi rohani dan emosi. Antara perkara penting yang diketengahkan dalam buku ini adalah hijrah sebagai perubahan diri. Tuan Adinin Roslan selaku penulis buku ini meyakinkan bahawa hijrah bukan sahaja melibatkan perubahan fizikal tetapi juga perubahan hati dan pemikiran. Pembaca dipujuk untuk melakukan hijrah sebagai langkah untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Yang kedua, meninggalkan masa lalu. Buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan diri daripada dosa dan kesilapan masa lalu. Terdapat seruan kuat untuk melupakan masa silam yang mengikat dan membuka lembaran baru dengan pengampunan Tuhan dan diri sendiri. Yang ketiga, kepentingan iman yang teguh.
Tuan Adinin Roslan menegaskan bahawa iman yang kuat adalah asas kepada kejayaan dalam berhijrah. Tanpa iman, perubahan tidak akan kekal. Ini memujuk pembaca bahawa kebergantungan kepada Tuhan adalah sumber kekuatan dalam setiap langkah hijrah. Yang keempat, perubahan melalui amalan nyata. Penulis tidak hanya mendorong pembaca untuk berhijrah secara mental, tetapi juga melalui tindakan nyata seperti memperbaiki solat, memperbaiki hubungan sesama manusia dan memperbetulkan tingkah laku dalam kehidupan seharian. Siapa yang perlu dapatkan buku ini? Buku ini amat sesuai untuk mereka yang sedang mencari penyembuhan batin, baik secara emosi, mental maupun spiritual. Kedua, orang yang ingin berubah ke arah hidup yang lebih baik, lebih bermakna dan lebih dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, individu yang berhadapan dengan krisis hidup atau pencarian diri yang mungkin merasakan kekosongan jiwa atau merasa jauh daripada Tuhan. Yang keempat, golongan muda yang sedang mencari panduan dalam menghadapi cabaran hidup atau ingin memperbaiki diri dalam amalan agama. Kedua-dua buku ini memberikan panduan praktikal dan spiritual yang boleh membantu setiap individu yang ingin menyembuhkan diri dan berubah ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang semua. Hari ini saya sangat teruja untuk memperkenalkan dua buah buku yang sangat menarik dan mampu mengubah perspektif kita sebagai seorang Muslim dalam membentuk peribadi yang terbaik. Saya mulakan dengan buku yang pertama. Buku yang pertama ini bakal mengubah cara kita melihat solat. Yang ini buku Cintai Solatmu yang ditulis oleh Muhammad Razali Kamaruddin dan Azina Ibrahim. Buku ini bukan sahaja sekadar panduan, tetapi ianya juga merupakan tentang satu perjalanan yang mendalam untuk merawat jiwa kita sebagai seorang Muslim. Dalam buku Cintai Solatmu ini, penulis menyentuh tentang kepentingan solat dalam kehidupan seharian. Mengapa solat itu bukan hanya kewajipan, tetapi juga sebagai satu sumber ketenangan dan kebahagiaan. Melalui pelbagai kisah inspiratif dan pengalaman peribadi, kita diajak untuk memahami bagaimana solat dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan kita. Apakah anda sering merasakan solat itu membosankan dan sekadar rutin? Buku ini menawarkan panduan praktikal untuk merasai kembali keindahan solat. Dari cara menghayati setiap gerakan hingga bagaimana untuk berdoa dengan lebih bermakna, setiap bab membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan tips-tips berguna untuk meningkatkan fokus semasa solat. Anda akan belajar cara mengatasi gangguan dan bagaimana menjadikan solat sebagai saat paling berharga dalam seharian. Tidak kira di mana anda berada dalam perjalanan spiritual anda, buku Cintai Solatmu ini adalah teman yang sempurna. Mari kita sama-sama menjadikan solat bukan hanya sebagai kewajipan, tetapi sebagai cinta sejati kita kepada Allah. Jangan lepaskan peluang untuk memiliki buku ini. Dapatkan salinan anda dan mulakan perjalanan untuk mencintai solat anda seperti yang tidak pernah anda alami sebelum ini. Seterusnya, untuk buku yang kedua, iaitu buku Amalan Mengangkat Darjat yang ditulis oleh Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmud. Buku ini adalah panduan lengkap untuk sesiapa sahaja yang ingin meningkatkan kedudukan dan martabat mereka di sisi Allah dan dalam masyarakat. Di dalam bab pendahuluan, penulis mengajak kita untuk merenung tentang tujuan hidup kita. Apakah sebenarnya yang membezakan kita antara satu sama lain? Apa amalan yang dapat membawa kita ke tahap yang lebih tinggi dalam kehidupan?
Buku ini menjawab semua soalan tersebut dengan cara yang mudah untuk difahami. Di dalam bab pertama, penulis membincangkan tentang konsep darjat dalam perspektif Islam. Penulis menerangkan bahawa darjat bukan hanya bergantung kepada status sosial, tetapi juga kepada amalan dan keikhlasan hati. Di sini, kita diajak untuk memahami bagaimana amalan kita sehari-hari boleh mempengaruhi kedudukan kita di sisi Allah. Di dalam bab seterusnya, penulis merangkumkan pelbagai amalan yang dapat membantu kita meningkatkan darjat. Dari ibadah wajib seperti solat dan puasa, kepada amalan sunat seperti sedekah dan zikir. Setiap amalan dibincangkan dengan sangat mendalam. Penulis juga berkongsi kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan kuasa amalan yang konsisten dapat mengubah kehidupan seseorang. Satu perkara yang menarik adalah bahagian tentang mindset. Penulis menekankan pentingnya memiliki pemikiran positif dan sikap tawakal kepada Allah. Dengan mindset yang tepat, kita dapat melakukan amalan dengan lebih baik dan meraih keberkatan dalam setiap langkah. Tips-tips praktikal juga disediakan untuk membantu kita dalam mengatasi halangan yang mungkin muncul ketika kita ingin melaksanakan amalan yang baik. Dengan panduan ini, kita dapat mengubah niat menjadi tindakan yang nyata. Di penghujung buku, penulis memberikan ringkasan tentang cara mengaplikasi semua amalan ini dalam kehidupan seharian. Ia bukan sahaja menjadi panduan, tetapi juga dengan dorongan untuk kita terus berusaha mencapai darjat yang lebih tinggi. Jadi, jika anda ingin memperbaiki diri dan meraih keberkatan dalam hidup, buku amalan mengangkat darjat ini adalah buku yang wajib untuk anda miliki. Dapatkan salinan anda hari ini dan mulakan perjalanan untuk mengubah hidup anda ke arah yang lebih baik. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatian anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asilah binti Muhammad Fauzi. Harus difahami, bila mana datang kepada diri kamu, ajakan bagi melakukan kebaikan ataupun larangan daripada melakukan kemungkaran, maka itu adalah ajakan dan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jikalau yang mengajak itu jauh daripada kebaikan yang diajak itu, ataupun masih juga melakukan kemungkaran yang ditegah itu sememangnya salah untukmu. Namun, kesalahan itu untuk dirinya dengan Allah, bukan dengan diri kamu. Adalah menjadi tanggungjawab bagi diri kamu mendengar apa yang disampaikan, arahan maupun tegahan yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sedaya upaya mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan. Tidak berhak bagi kamu untuk mempersoal kembali kepada yang menyampaikannya kepada kamu. Ini adalah buku kedua Habib Ali Zainal Abidin yang mengumpulkan 40 buah nasihat. Kesinambungan judul bestseller Nasihat Buat Hati. Buku berbentuk motivasi ini ditulis oleh Nur Muhammad Adli Rosli. Kesemua kandungannya didapati dari kebanyakan kuliah yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin. Walaupun bukunya nipis, sedangkan kesan ketukan di hati bukan sedikit. Hampir segala yang diperlakukan hati untuk hidup dengan benar terkandung di dalamnya. Topik yang merangkumi segenap lapangan, insya-Allah. Ada juga cerita comel rumah tangga Rasulullah dan isterinya Aisyah. Aisyah mahu kemelut antara mereka diselesaikan oleh pihak ketiga, dan baginda Rasul menurut sahaja apa yang dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar, bapa isterinya itu. Kata Aisyah kepada baginda,
Kamu dahululah yang bercerita. Tapi cakap yang benar. Marah bukan kepalang Saidina Abu Bakar. Kenapakah kamu, wahai Aisyah, menyuruh Rasulullah bercakap benar? Benarkah baginda berdusta? Muncullah karakter Rasulullah yang mencairkan hati. Aku memanggil engkau bukan untuk memarahinya, akan tetapi untuk menyelesaikan masalah. Sebelah petangnya, Rasulullah sudah kembali mesra dengan isterinya. Tidaklah baginda merajuk ataupun berdendam lama-lama. Di zaman manusia dirahmati dengan limpahan maklumat dan ilmu, ruang untuk berselisih faham semakin besar. Apa kata Habib? Usah pula kamu berpegang bahawa hanya apa yang difahami kamu adalah yang paling benar. Ketahuilah, apa yang bercanggah dengan fahaman kamu belum tentu ia bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Seperti mana kata Imam Syafi'i, apa yang aku faham dan dianggap benar oleh aku boleh jadi salah oleh orang lain. Dan apa yang dianggap salah bagi orang lain mungkin benar bagi aku. Artinya, kebenaran mutlak bukanlah milik sesiapa. Jadi dengan ini, saya ingin mengajak kepada semua untuk sama-sama kita miliki buku Nasihat Buat Hati yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan kupas buku yang kedua, iaitu Jangan Bersedih, Jadilah Wanita Paling Bahagia. Bahagia ialah satu perasaan subjektif yang diburu oleh setiap manusia. Lain orang, lain cara bahagianya. Namun, adakah kebahagiaan yang diburu itu hakiki? Manakala sedih pula tidak diburu. Ia datang dari perkara yang melakukan atau menjatuhkan seseorang. Buku ini ialah terjemahan dari buku yang bertajuk As'ad Al-Mar'ah Al-Alam, ditulis oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Karya terjemahan ini diterbitkan oleh Al-Hidayah Publication. Lumrah kehidupan, kesedihan dan kebahagiaan silih berganti. Adakala kesedihan begitu lama dirasai, tetapi kebahagiaan dirasai dan dikecapi sesaat. Apabila dirundung kesedihan, terdapat dua tindak balas keimanan manusia. Yang pertama, mendekati Tuhan, merintih kepadanya, disulami pencarian hikmah. Yang kedua, menjauh dari Tuhan, menyalahkan takdir, lalu terhumban ke dalam kebinasaan. Di sebalik 402 halaman muka surat, 13 tajuk utama dan 130 kisah, buku ini untuk menyelamatkan para perempuan daripada terjunam ke dalam kesedihan yang amat sangat sehingga memudaratkan diri. Susunan ayatnya indah. Beberapa potongan ayat Al-Quran dan hadis menyempurnakan lagi isi penyampaian. Bagaimana terjadi perempuan yang bahagia? Perempuan yang bahagia itu tetap bergantung kepada Tuhan dalam apa jua keadaan yang memupuk, sabar dalam diri. Bersabarlah kerana sesungguhnya Allah mengiringi kesusahan dengan kemudahan. Mudah-mudahan kesusahan itu akan lenyap dengan segera. Sabar itu sukar dimiliki. Beruntunglah bagi siapa yang berjaya mendapatkannya. Seterusnya, perempuan yang bahagia ialah perempuan yang mengamalkan kesederhanaan dalam hidup. Kerana kesederhanaan itu lebih dekat dengan bahagia. Perempuan yang bahagia juga bijak mengisi masa. Raihlah keberuntungan dengan membaca buku yang bermanfaat atau kaset yang berfaedah, baik dengan cara membaca maupun mendengarnya. Semaklah bacaan yang merdu daripada Kitabullah. Semakin semakkan satu ayat,
saja dapat menggetarkan jiwa anda, masuk ke dalam hati yang menyentuh jiwa anda. Dengan demikian, bila anda bersamanya, akan datang hidayah dan cahaya, dan bersamanya pula akan hilang rasa putus asa, keraguan, kecurigaan, dan kekhawatiran yang selama ini ada dalam diri anda. Pelajarilah, longgokkan buku sunnah, hadis, dan bacalah perkataan sang pencipta dari kitab Riyadhus Salihin. Nescaya engkau akan mendapatkan ubat keberhasilan dan ilmu bermanfaat yang akan menjagamu daripada kehinaan, akan melindungimu daripada kebodohan, serta akan menyembuhkan daripada segala penyakit. Kesimpulannya, tidak keterlaluan jika saya katakan buku ini wajib dimiliki oleh semua para wanita untuk diambil manfaatnya. Buku ini bisa menjadi temanmu ketika menghadapi ujian dan dugaan dunia. Tak kala kesedihan menjengah dalam diri, buku ini mengajarkan cara berbahagia. Dan ketika putus asa menghampiri, moga-moga kelak hatimu dapat berbisik beberapa baris ayat dari buku ini untuk mengingatkan tentang penyayangnya Tuhan dan indahnya sabar, lalu memberikan harapan untuk terus melangkah. Buku ini boleh dibeli di kedai-kedai buku yang berhampiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.